Aku transfer invest je. Kang ni, Kang email aku balik. Kita akan start pada jam 10:05. Kita akan tunggu untuk partisipan lain masuk. Okey. Diharapkan untuk program kali ini ialah program terakhir daripada kami as a committee untuk anda semua. Okey. Rata-rata yang akan pergi internship akan dengar dan ada sedikit perubahan terhadap proses untuk dapatkan sijil ni. So jadi kami akan buat program ni, so amat penting lah untuk yang datang. So kita tunggu lagi partisipan datang dalam lagi 2 minit. Okey, dah 10 minit. Kita akan mulakan program kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada hadirin hadirat sekalian. Selamat datang ke program kami, iaitu program yang dianjurkan oleh UIFC, iaitu UniKL Islamic Finance School, atas inisiatif kami untuk mengadakan satu program, iaitu program penerangan sijil profesional Islamic Finance dan juga panduan pendaftaran subjek. So hari ini punya program yang amat penting. Sebelum kami mulakan majlis, kami menjemput saudara Luqman Hafi untuk memimpin bacaan doa agar majlis kita pada hari ini diberkati. Majlis dipersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, bersempena dengan program penerangan sijil profesional kewangan Islam serta pendaftaran subjek pada pagi ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah program ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan program ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Allahumma inna a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min da'watin la yustajab لها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih kepada saudara Luqman atas bacaan sebentar tadi. Okey, baiklah. So hari ini sebelum kita melangkah jauh, baiklah saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Muhammad Ali Syazwan bin Sulaiman. Saya memegang jawatan selaku Presiden untuk kelab kos kita lah, kelab kos Islamic Finance. Jadi pada hari ini, agenda kita pada hari ini terbagi kepada dua. Program penerangan kita pada hari ini terbagi kepada dua. Yang pertama ialah Professional Certificate Islamic Finance (IF) dan juga panduan pendaftaran subjek, dan yang kedua ialah kita nak melihat dan mendengar apakah isu-isu yang terkini yang nak diutarakan oleh para pelajar, oleh khususnya kos Islamic Finance ni lah. Jadi program pada hari ini lebih kepada program penerangan dan juga rapat umum. Kami UIFC mewakili lecturer kami, mewakili head of section, mewakili program coordinator membuat program ini untuk mendengar apa yang masalah daripada anda semua. Jadi untuk program hari ini saya bawakan dua speaker yang akan terangkan. Pertama, kita ada timbalan Presiden untuk Kelab UIFC, kita ada saudara Muhammad Azri Naim, dan juga kita ada Ketua Exco Unit Akademik UIFC iaitu saudara Amirul Muhammad. So mereka akan menerangkan proses dan juga apakah kepentingan sijil-sijil ini dilakukan, dan juga kita akan mengambil sesi soal jawab untuk para pelajar UIFC, para pelajar IF untuk mengutarakan apa-apa jenis permasalahan. Okey. Slide seterusnya. Alright. Sebelum kita pergi jauh, so kita nak cakap lah apa sebenarnya role kami sebagai UIFC ni. So kita ada kelab ni perlu di-join oleh setiap pelajar UIFC, pelajar IF sebenarnya. Okay? So sangatlah penting untuk kita mengetahui apakah yang berlaku dan juga apakah kita boleh buat, di manakah saluran aduan yang kita boleh buat. So jadi pertama kita punya role ialah kita nak assist student Islamic Finance throughout their degree time. So dekat dalam ni pada hari ini kita juga ada adik-adik baru yang baru masuk semester pertama, tahun pertama, dan juga ada juga rakan-rakan dan juga adik-adik yang baru masuk tahun kedua dan juga tahun ketiga, dan juga ada yang mereka daripada internship. Jadi kami selaku ahli kelab
dan juga selaku yang duduk di dalam kelab akan membantu untuk menyelesaikan masalah anda semua, sebab kami ada connection dengan head of section dan juga program coordinator. Yang kedua ialah kami juga, function kami ialah kami akan construct and organize an event yang related to kita punya course Islamic Finance. So throughout the years from the January, kita dah buat pelbagai program. Kita ada program macam mana kita nak main saham ataupun kita nak berlabur dalam capital market, macam mana kita nak kuatkan kita punya resume, macam mana kita nak cari career. So kita dah telah buat dan akan ada lagi program-program yang kita akan lakukan berbaki dalam 2 bulan untuk tahun 2021 ini. So kita punya role yang nombor 3 dan yang terakhir ialah kita akan disseminate any information. So disseminate meaning that kita akan spread any information yang terbaru. Contoh pada hari ini kita dapat information baru, kita ada perkara yang baru, jadi kita akan bagi tahulah kepada semua, sama ada dalam medium Zoom ataupun kita buat program dalam medium Teams ataupun kita akan disseminate through all the WhatsApp dan juga Telegram group. So kepada adik-adik baru yang baru masuk Uni KL, diharapkan dapatlah untuk join kami punya Telegram group, sebab kat situ ada banyak informasi yang kami akan bagi berkenaan dengan update terbaru mengenai Islamic Finance dan juga program-program yang kami akan lakukan yang benefit untuk kita semua pada masa hadapan. So itu saja untuk role kita pada hari ini. Seterusnya, okay. Sebelum kita pergi jauh, saya nak cakap bahawa untuk pengetahuan semua, kos kita IF ni ialah kos yang tidak ada dilakukan di universiti lain. Okay, Uni KL is a very top untuk Islamic Finance course di dalam Malaysia dan juga di Asia lah sekiranya, dan di dunia lah kita dapat nombor 6 pengiktirafan di dunia. Jadi kenapa kita diiktiraf sedemikian? Bukan saja-saja, kita tak beli pun iktiraf tu, tak. Kita diiktiraf. Disebabkan kita punya program bila abandoned ataupun kita binding. Kita dah bind dengan professional certificate. Professional certificate dalam Islamic Finance ni sama macam professional certificate dalam accounting. Dalam kalau kita tengok accounting, kita ada CAT, kita ada SCCA kan. Sama juga dalam dunia kewangan Islam. Jadi dalam dunia kewangan Islam kita ada sijil. Iaitu sebab tu kalau dalam program IF ni, Islamic Finance, kalau korang ambil, kita semua ambil degree Islamic Finance, kita panggilkan dia 4+1 program ataupun 1+1 program. Meaning that satu program iaitu satu degree, kita akan dapat sekali 4 professional certificate. Tetapi bukan kita automatik dapat. Okay? Kita kena ambil subjek-subjek yang diperlukan ataupun requirement untuk dapatkan sijil profesional ni. Okay, sebenarnya dia tak adalah terlalu jauh, tetapi pelajar ramai yang tak alert berkenaan dengan subjek-subjek elektif. Okay, berkenaan subjek-subjek elektif ni setiap tahun dia akan ada perubahan. Tak banyak pun sikit. Dan setiap tahun ada juga para pelajar yang tak ambil notes, doesn't take any notes yang berkenaan apakah subjek elektif yang nak ambil. So hari ini itulah kami akan terangkan dan juga apakah macam mana cara untuk kita sebenarnya susun kita punya subjek, jadual kita ataupun kita punya study plan lah kita panggil. Okay? Dan para pelajar juga kena alert. Contoh macam saya punya tahun, saya punya batch ramai yang tak alert disebabkan adanya perubahan pada kadar masa SEM. Okay? Kita dekat Uni KL ni kita berbeza dengan universiti awam. Kita ada long short dan juga kita ada short long. Jadi long short long. Jadi para pelajar juga kita kena ambil peka. Jadi setiap tahun kemungkinan UIFC akan ada buat program ini. Jadi pada masa depan silalah join, okay? Alright. Tak boleh dengar lagi. Kita tengok kepada subjek-subjek, okay? The information about the subject, okay? Subjek-subjek yang telah disusun di Uni KL, dia ada kod di hadapan. Okay, kalau kita nampak, kita nanti first class, contohnya besok dah start kelas hari Isnin, ada yang start kelas hari Selasa. Okay, kita akan nampak kalau para pelajar baru yang tidak mempunyai transfer kredit. Okay, para pelajar yang tidak mempunyai transfer kredit ni kebiasaannya pelajar daripada foundation ataupun pelajar daripada asasi ataupun pelajar daripada matrikulasi. Mereka tidak mempunyai satu pun kredit transfer. Jadi mereka perlulah melihat kepada study planner mereka. Pertama, macam mana nak tengok study planner ni kita punya ni bagus tak bagus, dan kita kena tengok kod
kod yang ada dekat setiap subjek tu. Biasa kita tengok subjek je kan. Subjek usul fiqh. Lepas tu kita tengok siapa tenaga pengajarnya. Madam Aida, Dr. Suhaimi. Okay, biasa kita tengok itu je. Tapi kita tak tengok pun kod yang kat depan tu. Sebenarnya yang paling penting adalah kita lihat kepada kod yang ada kat depan tu. Okay, saya bagi contoh. Kod EIB 10203. Ini Principle of Economy. Okay. Kita melihat kepada yang saya merahkan ni, 102030 ni, satu ialah benda yang paling asas kita kena ambil semasa awal-awal semester. Dan perkara yang ini ialah basic. Okay, bila kita dah basic, baru kita boleh beralih kepada 2 dan juga 3. Dan 3 ini adalah core subject, iaitu subjek-subjek yang kita kena ambil dan juga ialah subjek-subjek yang berat. Bukan kita nak kata berat macam mana lah. Dia subjek-subjek yang related to Islamic finance. Contohnya 30103 ialah subjek berkenaan dengan Islamic finance. Okay, ada subjek lain. EBB 30413, okay, berkenaan dengan subjek takaful. Okay. Jadi bila kita susun, kita kena pastikan subjek yang ada kod 1 mesti kita ambil dulu. Okay. Sem pertama, transfer kredit ke tak transfer kredit ke, kita kena pastikan dalam study planner kita kena ada kod 1, kita ambil dahulu. And then move on to the next sem. Okay, untuk adik-adik yang daripada asasi, matrikulasi ataupun foundation, mana-mana foundation, kita masa foundation asasi, jadual itu telah ditetapkan. Contoh kalau kita ambil sains, dah ditetapkan, okay, Isnin sampai Khamis ini, Isnin sampai Jumaat ini subjek yang kita akan ambil. Tetapi bila kita masuk degree level, kita kena susun sendiri. Jadi kita kena tahu macam mana nak susun. Okay, ada dah diberi study planner. Tetapi study planner itu kita kena suite for our use, for ourselves. Jadi gunakanlah sebaiknya, tanya-tanya senior. Okay, kami di UILC ni sentiasa terbuka, nak WhatsApp sesiapa, presiden boleh, timbalan presiden boleh, akademik boleh, WhatsApp je nak tanya apa-apa. Okay. Jadi untuk yang transfer kredit pun kena take note. Okay, biasa transfer kredit ni daripada diploma lah. Diploma akan banyak transfer kredit. Okay, bila dia dah transfer kredit, lepas tu kita pening pula nak ambil subjek yang mana satu. Okay, cadangan, iaitu bukan cadangan lah, ini is a very compulsory requirement ataupun rules yang kita kena tengok ialah setiap kod tu kita kena ambil dahulu. Sem awal, sem 1, 2, 3 iaitu tahun pertama, ataupun short sem, kita kena ambil subjek-subjek yang kodnya 1, 2, okay. Lepas tu barulah kita move on to the next second year, kita ada subjek-subjek yang berat. Lepas tu kita campur dengan subjek MPU semasa short sem. Dan itu saja. Okay, seterusnya. Alright. So kenapa UniKL ni kita buat binding atau binded course, professional certificate dan juga degree. Kepentingan dia ada 3. Tak lain tak bukan jelah untuk kita senang dapat kerja lah. Okay, majikan pada hari ni, kalau kita ada contoh accounting, saya bagi contoh accounting. Setakat kita ada degree accounting, dia tak menunjukkan bahawa kita mempunyai skill terhadap benda yang kita belajar. Tetapi kalau kita ada professional certificate, meaning this professional certificate, kita dah tahu, okay, budak ni capability dia boleh buat, dia boleh faham capital market, dia boleh faham macam mana Islamic finance ni bergerak, dia boleh faham macam mana takaful ni berlaku. So itulah kepentingan professional certificate ni. Yang kedua ialah kita tak perlu ambil professional certificate ni selepas kita kerja. Okay? Ini daripada lecturer-lecturer kami dan juga daripada kami punya bekas head of section dan juga program coordinator, Dr. Zalina dan juga Madam Syuhada mengatakan bahawa mereka dah kerja, mereka kena ambil professional certificate ni. Jadi dia merupakan satu beban lah bila kita umur dah 30, 25, 27 kan. Kita dah bekerja, mana kita nak belajar lagi. So sekarang industri amat demand kepada professional certificate ni. So sebab itu UniKL buat dan juga kita sebagai pelajar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan juga pekerjaan yang kita impikan, professional certificate ni lah satu, bukan keperluan, adalah satu kewajipan untuk para majikan untuk melihat pada kita bila kita mohon pekerjaan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah dia lebih murah berbanding kita ambil dekat luar. Kita program ini, professional certificate ni, dia bukanlah percuma. Kita kena bayar. Ada bayaran nanti akan diterangkan oleh Azri Naim. Tetapi bayarannya tidaklah semahal di luar. Okay. Kita dah check, di luar melibatkan 10,000 lebih. Okay.
contoh terdekat, kalau nak tengok professional certificate ni, kita kenal Afian Makrawi tak? Biasanya Afian Makrawi ni popular dekat TikTok, dekat Facebook. Nampak dekat belakang dia tulis Afian Makrawi /IFP. Okay, IFP pun ada sijil-sijil yang ditawarkan oleh UniKL. So it's a very demand certificate, dan dia lebih murah. Lebih murah dia ni bukan sikit, banyak lebih murah dia. Jadi bila kita dah belajar, ambil kesempatan untuk sekali ambil sijil ni. Jadi itu saja daripada saya. Kita akan move on dan kita lihat apakah subjek-subjek yang perlu kita ambil, dan juga apakah sijil-sijil yang perlu kita ambil, dan apa subjek yang di bawahnya yang elektif yang mesti kita ambil. Okay? Jangan tersilap, dengar ini baik-baik, sebab STEM lepas terlalu banyak kesalahan pelajar. Bila dah banyak kesalahan, diorang dah di akhir SEM. Okay? Dah di akhir SEM dah tak cukup dah ambil subjek yang lari. Itu menyebabkan ada penambahan duit, penambahan masa, grade tak cukup, kredit tak grade on time, nak mohon sijil tak cukup. Jadi dengar ni baik-baik, apa yang kena buat, dan juga kalaulah dah terlepas untuk para pelajar internship, kita ada cara untuk buat, untuk dapatkan sijil ni. So itu saja daripada saya untuk hari ini. Saya berikan kepada kita punya speaker nombor 2, Timbalan Presiden untuk UIFC, Muhammad Azri Naim bin Hassan. So dipersilakan Tuan Ronaldo. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada semua yang menyertai program kita pada pagi ini. Izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama diberi Muhammad Azri Naim bin Hassan, selaku Timbalan Presiden untuk Kelab UIFC. Jadi pada pagi ini saya akan terangkanlah berkaitan apa keperluan atau requirement bagi anda melayakkan diri untuk memohon sijil profesional IF ni. Sebab untuk sijil profesional IF ni, bukan kalau anda dah ambil subjek tu anda memang dah akan dapat, bukan. Anda kena mohon dan anda kena bayar untuk mendapatkan professional certificate tu. Jadi antara 4 sijil profesional yang ada ataupun yang kita UniKL binding dengan IPFIM, iaitu yang pertama ialah Associate Qualification in Islamic Finance ataupun dipanggil sebagai AQIF. Kedua, Intermediate Qualification in Islamic Finance ataupun dikenali sebagai IQIF. Dan yang ketiga, Certified Qualification in Islamic Finance ataupun SIQIF. Okey, untuk SIQIF ni dia ada 2, SIQIF Wealth dan SIQIF Banking. Nanti kita akan tengok. Dan yang keempat adalah Islamic Financial Planner. So, dekat sini 4 sijil ni adalah sangat-sangat penting. Tapi kat sini kita tak ada sebarang paksaan lah untuk anda mengambil 4 sijil. Sebab satunya sebab semua ni bergantung atas subjek-subjek elektif yang kita ambil. Dan yang kedua bergantung atas kemampuan kita, kemampuan keuangan kita. Sebab nak ambil sijil-sijil ni perlukan bayaran yang kita nak kata tinggi tu tak, tetapi harga dia lebih murah daripada berbanding ambil sijil di luar. So kita tengok kepada slide seterusnya. Okey, kita pergi kepada requirement sebelum kita layak untuk memohon sijil profesional IF. Macam saya cakap tadi, sijil ni apakah kelayakan kita sebelum kita memohon? Maknanya bukan kelayakan kita untuk mendapat. Sebab kalau kita nak dapat sijil ni kita kena bayar. Okey, first kita kena tengok kepada pilihan subjek mengikut sijil yang kita kehendaki. Maknanya setiap sijil yang ditawarkan ataupun yang kita nak ambil tu ada subjek-subjek elektif yang berkait atau yang perlu kita ambil untuk melayakkan diri kita untuk mendapat sijil tu. Yang kedua, kita kena pastikan kita grade on time. Maknanya kita kena cukup dalam 8 semester untuk grade. Kalau lebih, kita akan tengok apa yang akan jadi nanti. Dan yang ketiga, saya akan menerangkan tentang proses memohon sijil profesional IF. Okay, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, macam tadi saya terangkan ada 4 sijil. Yang pertama AQIF, IQIF, SIQIF dan IFP. Okey, so sekarang ni pilihan. Sekarang ni dia ada banyak, macam kalau kita pergi KFC ke McDonald ke kan, kita boleh pilih kita nak makan apa, kita nak makan set apa kan.
Okey, macam untuk sijil kita pun kita ada macam tu. Kita boleh ambil combo apa yang kita nak ataupun pilihan-pilihan sijil apa yang kita nak. Okey, yang pertama untuk yang A tu, kita boleh ambil akif sahaja. Dan yang kedua kita boleh ambil IFP. Maknanya IFP sahaja. Yang ketiga akif, IFP, dan kalau kita ambil akif dan IFP ni, kita akan dapat bukan nak cakap percuma, tetapi dia akan datang sekali dengan sikif banking kalau tak silap saya. Sikit wealth. Double. Sikif wealth. Maafkan saya. Dan kalau yang seterusnya, sekejap, jangan main slide. Okey, yang seterusnya, kalau pilihan combo yang ketiga adalah akif, ikif dan sikif. Dan kalau ni sikif yang kalau combo ni sikif yang anda akan dapat adalah sikif banking. Dan kalau yang E tu yang terakhir adalah akif, ikif, sikif dan IF. Maknanya semua awak akan dapat, dan sikif tu awak akan dapat, kita akan dapat sikif wealth dan sikif banking lah. Okey, kalau kita ambil yang pilihan yang keempat tu, yang pilihan yang kelima yang E tu, jumlah keseluruhan untuk bayaran sijil adalah daripada 3,200 ke 3,600 ringgit macam tu. So kalau kita tengok harga dia taklah terlampau mahal. Maknanya contoh kalau anda adalah pelajar yang menerima loan daripada MARA, so setiap bulan ni kita dapat RM700. So sekarang kita dah boleh kepada adik-adik yang baru masuk ataupun saudara kawan-kawan kita yang sudah berada di semester 2 atau semester 3, sekarang kita dah boleh inilah plan keuangan kita, berapa banyak yang kita perlu simpan untuk kita bayar yuran sijil ni, untuk kita pastikan kita mampu untuk mendapatkan sijil tu nanti. Okey, sebab kalau kita nak ambil dekat luar, harga dia bukan nak cakap besar, tapi memang harga dia sangat-sangat mahal. Lepas tu kita kena ambil exam dekat luar lagi, dan itu akan memakan masa yang sangat lama lah. Dan kalau nak jalan yang mudah, sekarang ni kita dah bentangkan, bukan kita lah yang bentang, UniKL dah bentangkan jalan yang mudah untuk dapatkan profesional sijil ni. Jadi kenapa kita perlu untuk tak ambil peluang ni? Okey, macam saya cakap tadi, kita ada pilihan combo mana yang kita nak. Tetapi saya mengesyorkan kepada semua pelajar Islamic Finance di UniKL, kita ambil terus combo yang E tu. Jangan tengok dah A, B, C dan D tu. Sebab kalau kita tengok satu persatu, tak mendatangkan keuntungan kepada kita. Contoh kalau kita ambil akif je. Akif ni sangat-sangatlah basic sijil dia. Dan kalau kita ambil IFP sahaja pula, kita tak ada akif, ikif dan sikif. Tapi kalau kita ambil akif dan IFP, kita tak ada pula nanti ikif pula, kita tak ada. So kalau kita nak senang, dan kalau kita tak nak memeningkan kepala dan nak menambahkan added value dalam diri kita supaya kita ni senang untuk dapat kerja dalam industri nanti, so ambil je yang combo E tu. Bukan nak cakap combo lah, tapi maknanya ambil je semua pilihan sijil yang ada. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab requirement untuk dapatkan 4 sijil ni sangatlah mudah. Dan sekarang ni saya nak membocorkan rahsia yang kita ada. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, kalau kita nak tengok kat sini, kalau kita tengok dalam study planner kita ada 10 subjek elektif yang kita boleh pilih. Tetapi dalam 10 subjek elektif yang ada yang ditawarkan di UniKL ni, bukan semuanya yang berkait dengan kos Islamic Finance, dan bukan semuanya berkait dengan sijil-sijil profesional yang IF, kos IF ni ada. Okey, so sekarang kita akan tengoklah apa subjek-subjek yang berkait dengan sijil-sijil yang saya cakapkan tadi. Okey, kalau kita tengok dalam list ni ada 10. So dalam list ni terlampau banyak, kita tak payah tengok kat sini, kita tengok yang slide seterusnya. Sebab bila kita tengok 10 banyak kan? So kita tengok kat sini. So kalau kita tengok dekat dari dalam slide yang ni, kita berbalik kepada combo-combo yang saya cakapkan tadi. Ada combo A, B, C dan D dan E ni. Tapi yang ini pun still banyak lagi. Kita macam saya cakapkan tadi, kita terus ambil combo E di mana ada keempat-empat sijil. Ada akif, ikif, sikif dan IFB. Sebab kalau kita tengok combo A ada akif saja, B ada IFP saja. So semua tu tak mendatangkan keuntungan kepada kita sebagai pelajar IF. Kita nak semua pelajar IF ambil keempat-empat sijil tu supaya
supaya kita memang akan senang untuk diterima kerja dalam industri nanti. So, saya mencadangkan supaya kita ambil yang combo E. So, kita tengok kepada slide seterusnya. Okey. Ini adalah subjek-subjek yang kalau kita nak dapatkan semua sijil profesional IF ni, kita ikut pilihan subjek elektif yang saya tunjukkan ni. Okey, pertama kita ambil customer relation in Islamic financial institution, iaitu ataupun subjek ni kita panggil CRM lah. Kita ambil CRM ni sebab ni qualification untuk kita dapatkan sijil SIKIF. Yang kedua ialah subjek Islamic Financial Plan, Construction and Professional Responsibility. Ini subjek, kita orang panggil subjek IFP lah. Dan subjek IFP ni memang untuk mendapatkan subjek IFP. Yang ketiga adalah wakaf, di mana subjek wakaf ni akan melayakkan diri kita untuk dapat sijil IKIF. Dan bila kita dah ada 3 sijil ni kan, IKIF, SIKIF, IFP. So, untuk mendapatkan AKIF, kita boleh pilih salah satu daripada 3 pilihan yang kita ada. Sama ada kita nak ambil investment management, introduction to tax ataupun Islamic international trade finance. Tapi macam saya sendiri, ini berdasarkan apa yang saya ambil lah. Macam untuk pilihan yang keempat ni, saya ambil investment management sebab boleh dikatakan investment management ni adalah salah satu subjek yang paling mudah lah antara 3 ni. Sebab kalau introduction to tax, dia ada berkait dalam subjek apa? Ada Lip? Ada. Ada kan? Ada. Subjek apa tu? Islamic accounting. Islamic accounting. Dan kalau Islamic international trade ni ada berkait dengan subjek ni, IFP IFP apa? Ada tu. IFBC. IFPT. So maknanya kalau kita nak senang, ambil je CRM, IFP, wakaf dan investment. So confirm akan dapat 4 sijil ni. So nanti kawan-kawan semua yang berada di semester 1, semester 2, semester berapa pun dah boleh plan dah untuk elektif nak ambil subjek yang mana. So untuk subjek-subjek daripada list yang 10 tadi tu, dah tak payah tengok dah subjek lain. So lepas ni dah boleh jot down dah dekat study planner tu untuk elektif 1 nak ambil apa, elektif 2 nak ambil apa, 3 apa, 4 apa. So lepas ni tak menjadi macam sejarah yang kami dengar sebelum ni, sebab ada beberapa pelajar, Arif, cuba tengok yang list of subjek elektif yang ada 10 tadi. Sebab kalau contoh kan, tiba-tiba korang tak tahu nak ambil subjek apa untuk elektif kan. Tiba-tiba korang terambil human resource management. Human resource management ni dah lah tak ada kaitan dengan, bukan tak ada kaitan. Dia tiada keperluan untuk diambil sebagai elektif, sebagai pelajar Islamic Finance. So kalau korang dah terambil, apa nak buat? Tu nanti kita akan bincang dalam dengan saudara Amirul. Sebab sebelum ni, ada beberapa kes lah yang terjadi sebabkan tiada guideline, ada beberapa pelajar yang terambil subjek yang tidak berkaitan dengan Islamic Finance ni. So nanti akan menjadikan kita rugilah. Sepatutnya elektif ada 4. So setiap elektif ni sangat-sangat penting untuk melayakkan kita mendapat sijil profesional tu. So kalau salah satu dah keguguran, so kita dah tak dapatlah mencapai ke semua sijil yang kita perlukan tu. So kembali balik Arif kepada slide yang tadi yang tadi sebelum ni. So kembali balik kepada slide yang ni. So untuk memudahkan kita terus fokus dekat combo E tu untuk mendapatkan sijil AKIF, IKIF, SIKIF dan IFP. Kita terus tengok. Untuk elektif kita terus ambil CRM, IFP, wakaf dan juga yang untuk yang pilihan keempat ni korang boleh, awak semua boleh pilih lah nak subjek investment ke, tax ke ataupun Islamic international trade. So kat sini bukan kita nak memaksa, bukan tak boleh nak ambil subjek tu ke, nak menghalang korang ambil subjek ni ke, bukan tak boleh, tapi kita nak membantu anda supaya anda nampak kenapa nak kena ambil subjek ni, kenapa nak ambil subjek tu. Sebab bukan kita nak menyekat ataupun menghalang anda untuk ambil, tapi kita macam saya cakap ni untuk melayakkan diri kita untuk mendapatkan sijil-sijil profesional IF ni. Okey, cuba korang bayangkan.
ini senario sebenar dekat industri. Kalau korang ada kalau korang tak ada sijil-sijil profesional IF ni, nanti kemungkinan besar bila korang dah bekerja di sektor bank ataupun kalau korang dah masuk dalam industri Islamic finance ni, korang punya majikan akan menyuruh ataupun akan memerlukan untuk korang ambil juga sijil-sijil ni satu masa nanti. So kat situ nanti korang memerlukan beberapa tahun untuk duduk balik untuk mengambil peperiksaan. Dan nak ambil peperiksaan ni, sebelum ambil peperiksaan takkan nak duduk saja kan, mesti nak kena study. So kenapa korang nak kena study lagi pada masa akan datang? Kalau masa sekarang pun dah boleh ada jalan singkat untuk dapatkan sijil tu. So macam saudara Alif Syazwan cakap tadi, salah satu kenapa kita menganjurkan untuk mengambil sijil ni waktu sekarang supaya menjimatkan masa lah, supaya nanti waktu bila kita dah bekerja kita boleh terus fokus je pada kerja. Dan untuk kita mendapatkan sesuatu jawatan pun dah sangat-sangat mudah lah, kita dah tak payah nak tunggu untuk dapatkan sijil lagi. So sekali lagi saya nak ingatkan kepada semua pelajar IF, lepas ni untuk subjek elektif dah jangan tengok jangan tengok kepada 10 senarai 10 subjek elektif yang ada dalam senarai subjek elektif tu. So dah boleh tutup mata, ambil je 4 subjek yang saya dah nyatakan tadi. So kalau dah betul-betul faham, saya rasa lepas ni dah tak ada alasan lagi lah kenapa tak dapat ke 4 sijil profesional IF ni. So kita pergi kepada slide seterusnya, Rip. Lagi satu. Okay. Kita pergi kepada requirement kedua, iaitu grad on time. Di mana kalau kita tengok dalam study plan kita untuk course Islamic Finance ni ada 8 semester, termasuk internship pada semester 8. Jadi kita untuk pelajar Islamic Finance kita mesti mencukupkan 120 jam kredit sepanjang 8 semester ini. Di mana kalau kita tak cukup 120 jam kredit selama 8 sem, kita kena tambah lagi sem berikutnya untuk pastikan kita cukup 120 jam kredit ni. Contoh, kalau sebelum kita pergi internship, kita ada masalah dalam mencukupkan jam kredit, so kita akan tambah semester. Contohnya, kemungkinan korang akan lepas internship semester ke-8 tu, korang kena tambah lagi satu semester belajar. So bila tambah semester belajar ni, dia akan meningkatkan korang punya tahun pembelajaran. Kalau untuk bila korang extend korang punya study time ni, kalau untuk yang student yang dapat loan MARA hanya sponsor, bukan sponsor, MARA akan supply loan sampai sehingga cukup 8 semester anda di UniKL. Dan kalau anda mengambil semester ke-9, kat situ anda akan akan memerlukan self sponsor ataupun inisiatif anda sendiri untuk cari loan lain. Seperti yang kalau anda semua nak tahu, untuk penambahan subjek ataupun kos untuk pembayaran sesuatu subjek, harga dia adalah RM900. So kalau korang bayangkan, kalau korang tak cukup 120 jam kredit, kalau satu subjek boleh tahan lagi 900. Kalau yang mampulah, kalau tengok-tengok ada dua subjek yang korang kena ambil, itu saja dah 1,800. So kalau korang nak jimat, pastikan korang susun betul-betul study planner korang cukup 120 jam kredit dalam tempoh 8 semester. Okey. Kat sini saya nak ingatkanlah, untuk internship jumlah jam kredit dia adalah 7. So korang boleh congak-congak dah berapa jumlah jam kredit yang korang kena ambil sepanjang 7 semester ni. Bila semester ke-8 internship 7 jam kredit. Kat situ korang dah boleh simpan 7 jam kredit. Okey, yang seterusnya pastikan kita susun jadual lah ikut jumlah semester yang ditetapkan. Macam saya dah cakap tadi lah, pastikan korang habis 8 semester je. Jangan extend ataupun jangan keciciran subjek supaya nanti kena tambah semester. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah kita pergi kepada proses memohon sijil profesional IF. Okey, kalau kita tengok daripada step yang pertama, iaitu application from
application form submitted to the applicant. Okay, first kita kena memohon subjek ni, memohon untuk mendapatkan sijil ni. Bila nak memohon tu, okay, waktu yang afdal untuk memohon sijil profesional IF ni adalah sebelum kita pergi internship. Maknanya bila kita dah habis semester 7, bila dah keluar result, waktu tu adalah waktu yang paling afdal untuk kita memohon untuk dapatkan sijil ni. Macam mana nak mohon? Itu kita kena berurusan dengan kita punya HOS. Macam sekarang, HOS yang terbaru, yang baru saja dilantik adalah Dr. Omar. Dr. Omar yang ajar subjek Islamic Finance tu. Okay, kita kena ambil borang daripada dia. Dan kita ada perkara-perkara yang kita perlu isikan lah. Dan lepas tu kita akan hantar balik borang tu kepada dia. Dan lepas tu kita dah sampai kepada completed application. Lepas kalau bila kita dah isi borang, kita dah hantar balik borang tu, itu dah cukup peranan kita sampai di situ. Dan untuk seterusnya, itu adalah urusan pihak akademik. Maksudnya borang tu akan diserahkan kepada pihak akademik, dan pihak akademik akan menilai cukup tak kita punya requirement. Contohnya kalau untuk subjek-subjek yang elektif tu, kita kena pastikan paling teruk lah, kita kena dapat, saya mengesyorkan untuk kita dapat B je, jangan sampai dapat C. Kalau boleh sampai B plus je. Kalau dapat B atau B minus pun masa macam dah berat sangat lah. Kalau boleh pastikan subjek elektif korang tu dapat B plus, sampai B plus je. Kalau dapat A minus atau A tu memang dah sangat-sangat cantik lah. Okay. Once bila application kita dah approve dari pihak akademik, maknanya semua requirement kita tak ada masalah, betul barulah kita akan proceed dengan proses pembayaran. So sebelum korang nak pergi internship ni, korang kena pastikan korang dah ada jumlah yang saya cakapkan tadi, lebih kurang 3,200 ke 3,600 macam tu. Okay, so sekarang ni kepada adik-adik yang atau kawan-kawan kita yang berada di semester pertama atau kedua, ataupun yang semester berapa pun, dah boleh plan lah nak saving berapa untuk pastikan bila sebelum kita pergi internship kita dah ada duit yang mencukupi untuk kita memohon sijil IF ni. Okey, seterusnya kita tengok kita punya HOS dengan kita punya ni lah, apa? Sebelum tu kita saya lupa nak terangkan. Sorry. Ini semua saya dah nyatakan tadi. Seperti permohonan haruslah dilakukan sebelum pelajar pergi internship. Seterusnya sediakan wang secukup, dan ketiga pastikan anda mengenali HOS dan program coordinator. Sekarang ni kita nak mengenalilah siapa kita punya HOS dan program coordinator. Ini khusus kepada pelajar-pelajar yang baru masuk lah, supaya nanti kalau ada apa-apa masalah yang berkaitan kos Islamic Finance, boleh rujuk kepada pensyarah-pensyarah ni. Okey, seterusnya. Okey. Inilah Head of Section Islamic Finance dan program koordinator kita. Yang pertama tu ni lah Dr. Omar Aladin sebagai HOS kita, dan di situ untuk pelajar-pelajar yang baru masuk, kat situ dah disertakan nombor telefon lecturer kita. So boleh ambil dan simpanlah, supaya kalau ada apa-apa boleh hubungi mereka. Tapi kalau anda tiada keberanian untuk menghubungi mereka, anda semua boleh menyalurkan suara ataupun apa-apa yang anda ingin salurkan kepada pihak ni lah, pihak UIFC. Sebab kita ni pun jambatan antara pelajar dan juga pensyarah. Okey, untuk kita punya program koordinator adalah ni lah, Dr. Omar Ahmad, atau kita panggil Dr. Omar Tabet. Okey, so kalau ada apa-apa, kalau sebelum ni, kalau kawan-kawan kita yang sebaya ataupun berada di semester 7, sebelum ni kita mengetahui bahawa HOS kita adalah Dr. Zalina dan program koordinator kita adalah Madam Syuhada. So perkara ini baru sahaja bertukar dan direvolusikan kepada inilah Dr. Omar kuasa Dr. Omar Ladin dan Dr. Omar Tabet. Okey. So kita jangan tanya Dr. Zalina dan jangan email jangan contact Madam Shu lagi. Sebab sekarang
peralihan kuasa telah pun berlaku. Jadi saya rasa tak ada apa dah dari saya. Itulah saya nak pesan sebelum saya habis saya punya bahagian, saya kena ni lah. Saya nak berpesan, benda yang paling penting daripada apa yang saya belaterkan ni, iaitu pilihan subjek elektif yang saya nyatakan tadi. Anda kena ingat 4 subjek elektif yang mana yang kita nak kena ambil. Okey, kalau tak ada apa masalah lagi, kita boleh proceed lah dengan saudara Amirul pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kat sini saya cakap kejap je ni. Tapi tu pun ada interference pada Alif dengan Azri juga kejap lagi. Saya bercakap mostly pasal isu-isu pembangkit dalam kos kita lah. Okey, kat situ saya buat bullet point ada 4 je. Itu pun bercampur Inggeris dengan bahasa Melayu. Okey, first sekali yang jadi dalam SEM ni, bukan dalam SEM, dalam tempoh kita belajar ni, isunya ialah penangguhan semester, ataupun kalau tengok dekat dalam portal, kalau kita tak bayar lewat bayar yuran pendaftaran tu kan, dah week 1 tak bayar lagi, dia akan tulis deferred SEM, dia automatic deferred. So deferred SEM ni apa? Deferred SEM ni kita tangguh lah semester. Tangguh semester ni, kalau waktu dia ada beberapa keadaan tu. Kalau macam kes saya, ini saya lebih pada bercerita lah. Kalau macam kes saya, waktu semester Julai 2020. Julai 2020 tu, waktu tu short semester. Short semester ni biasa-biasalah kita belajar separuh daripada semester panjang. Maksudnya 7 minggu je belajar. Lepas tu maksimum kredit awal pun 12. Maksudnya 3 subjek saja boleh daftar waktu short sem ni. Okay. Nak jadikan 9 jam kredit, bukan 12. 9 jam kredit saja, 3, 6, 9, 9 je. Okey, nak jadikan cerita, okey, waktu short semester saya ni, okey, sebab saya daftar September 2019. Okey. So semester Julai 2020 adalah saya punya first short semester. Baru 2 minggu kelas, lepas tu accident. Saya pergi tabrak tiang dekat Putrajaya. Tiang tu bengkok. Saya tak ada apa-apa tapi adalah masuklah ICU kan. Masuk ICU, koma seminggu. Lepas tu sedar-sedar, WhatsApp berpuluh ribu masuk. Ya, kau okey tak? Kau okey tak? Kau okey tak? Okey lah kan. Dah masuk ICU. Time tu UFC pun adalah buat kutipan kan. Kalau siapa join wow, itu ada kot nampak gambar saya pakai baju Kimetsu no Yaiba tu, pegang cek dengan ada beberapa staff ini KL lah. Waktu tu nasib baik, waktu tu short semester. Lepas short semester cuti pula kan, so ada masa nak recover. Tapi kalau ikut doktor, dia suruh cuti 3 bulan. Aku cakap, kalau aku cuti 3 bulan, sampai tu aku tak grad, so tak boleh lah. So next semester tu, September 2020, saya masuk lah. Sebab kan online kan, boleh lah kita duduk ngadat laptop kan. Tapi disebabkan deferred SEM tu, saya tertangguh 3 subjek yang tak diambil lagi. Waktu tu fiqh muamalat, titas dengan isu-isu semasa, isu-isu kontemporari kan, waktu tu. So apa yang kena buat bila dah deferred SEM ni, lepas tu kita tertinggal 3 subjek lagi kan. So apa kita nak buat? Apa yang saya buat waktu tu, sebab saya waktu tu staff-staff ni KL tu dia kata, buat better lah deferred SEM, lepas tu nanti tambah je lah SEM, dia kata. Tambah je lah SEM baru. Kesian awak nak belajar ni. Susah, dia kata. Penat nanti, awak dah sakit apa semua. Itulah. Tapi lepas tu dia cakap satu lagi option. Dia tak cakap option tu. Tapi saya tak puas hati. Saya kata saya nak grade on time. Saya tak nak grade seorang-seorang, saya nak grade dengan kawan-kawan. Barulah seronok. Kan? Lepas tu cakap Lepas tu saya tak puas hati. Saya pergi tanya advisor saya, which is coordinator program untuk IF juga lah, untuk subjek IF juga, Madam Shu. Lepas tu Madam kata boleh kita nak grade on time, tapi kena tambah subjek lah, extra credit hour maksudnya. Waktu tu dah SEM Julai, kita deferred SEM Julai. So September lepas tu
ada lagi baki 3 semester lah sebelum intern kiranya waktu tu. So sebabkan 3 lagi ada lagi 3 subjek tak sudah lagi. So setiap semester tu kena tambah 1 subjek. So bila kita nak minta extra credit hour ni, kita kena melalui proses lah. Kita kena email staff akademik. Okay, kita kena tapi first step dia kalau kita macam ada masalah kan, contohnya bukan accident atau apa-apa, tapi minta dijauhkan lah, harap tak ada dah student kita yang accident apa semua, tak nak tengok benda tu. Okay, tapi kalau katakan ada masalah keluarga apa kan, kita perlu tangguh SEM yang panjang atau pendek ke, first kali benda kita kena buat, kita kena maklum kepada advisor kita. Tanya advisor kita betul-betul macam mana. Tu sebab penting ni, advisor ni penting. Sebab saya memang bertuah lah sebab dapat advisor medium syuhada. Tapi di KL ni ramai lecturer orang Arab. Kadang-kadang student IF pun dia tak dapat advisor IF. Itu masalah tu. Masalah ni banyak lah. Kalau kita dapat lecturer foreigner, kita first kali kita takut language barrier lah, sebab kita faham tak semua orang power bahasa Inggeris kan. Kadang-kadang apa yang dia nak convey message tu tak sampai. So student nak benda lain, advisor faham benda lain. Macam ayam cakap dengan itik sudah. Tu sebab benda ni saya bukan nak merendahkan mana-mana student atau lecturer, tak. Kadang-kadang benda ni jadi sebab benda ni dah pernah jadi ya. Mahu dalam kelas maupun perkara-perkara yang terkait dengan kita punya akademik lah, jadual apa semua. Okay, itu untuk penangguhan semester lah. Penangguhan semester macam saya itu, untuk tangguh semester tu kan sebab short sem je dalam berapa bulan 2 bulan lebih. Short sem 2 bulan lebih. 3 bulan. Masuk cuti 3 bulan lah, masuk cuti kan. Okay, 3 bulan sepatutnya kalau kita deferred sem, patutnya Mara punya duit tu stop tau. Patutnya kita Mara punya loan tu stop. Sebab kita deferred sem. Tapi nak stopkan loan tu, itu pun makan masa. Silap dah dapat duit satu lagi, baru dah stop. Sebab Mara memang terkenal dengan slow, sangat slow. Okay? Kita dah bayar pun update payment makan masa seminggu. So memang slow lah. So apa-apa yang terkait dengan Mara ni, itu lah, satu memang slow. Tapi waktu saya itu, sebabkan accident short sem, staff tu kata tak payahlah kita tak payah kita stopkan allowance ni, biar aja jalan sebab 3 bulan je, dia kata macam tu. So saya nanti macam tu lah. Tapi disebabkan saya grad on time, so saya dapat sampai habis lah kiranya. Kalau tak nanti dah habis belajar tambah lagi 3 bulan, so tak dapat duit lah. Sakit kan belajar, duit tak dapat. Okay. Lepas tu yang kedua poinnya ialah isu-isu pembangkit yang kedua ialah tersalah tengok semester. Ini selalu jadi. Sebab apa? Sebab student IF sendiri, okay, yang dah nak last semester pun diingat kan, semester ni semester berapa? Semester 6 semester 7. Semester 6. Lepas tu dia kata, awak aku tak ni, awak aku tak tu. Lepas tu kita pun tak ada, awak hang tengok salah. Macam tu kan. Memang dia ini kena take note lah. Which is kita yang masuk September, dan mostly yang masuk September ni dia akan start dengan long sem. Okay. Yang masuk before September, Julai, dia akan start dengan short sem. So kena kira pada situ lah. Tapi kena ingat satu, short sem ni start Julai. Betul tak? Ke salah? Kan? Short sem start Julai. Lepas tu semester Januari dengan semester September, itu long sem. Bila salah tengok ni, nanti kan kita salah daftar subjek tau. Susah tak? Lepas tu korang susun subjek kena bijak lah dengan semua subjek MPU tu, ambil dalam satu semester. Nanti katanya sebab MPU ni kan more tu nak tolong kita dapat A, macam tu lah. Sebab dia 3 kredit hour, lepas tu nak tolong kita dapat A. Tapi itu cerita dulu. Sekarang ni subjek MPU tu lah paling susah nak dapat A. Sakit kan? Ini pengalaman sakit tu. Nak subjek apa? Subjek etnik kan? Tapi kerja workload dia macam subjek tu Islamic Accounting Practice, gitu. Menangis nak siap kan. So itu, jangan salah tengok semester. Kalau tak sure lepas ni, sila bertanya. Okay, sebab ini kita orang mula ingatkan ajak Dr. Omar tadi, tapi Dr. Omar start bertugas 1/10. So dia tak familiar lagi. Mungkin dia itulah file-file pun baru terima.
lecturer tu pun baru masuk kerja waktu cuti, so agaknya dia tak sempat nak ballot file. So kita orang buat program ni. Program ni adalah permintaan sebenarnya, permintaan Dr. Zarina waktu HOS sebelum ni untuk adakan pada setiap semester, sebab saban semester, saban tahun perkara-perkara ni lah yang jadi. Maksudnya orang salah tengok semester lah, salah daftar lah, apa ni lah. Okay. Lepas tu, isu yang ketiga ialah mengambil subjek yang tidak berkaitan dengan sijil profesional IF. Ini memang selalu lah, lagi-lagi kalau macam ada seorang kawan saya. Okay. Dia daripada Foundation in Business. So dia bawa member-member lah daripada orang-orang FIB ni, Foundation in Business ni. Dia akan masuk dia akan masuk business school lah. Kan? Bila masuk business school, dia semester 1 tu subjek dah susun, okey lah masuk kelas kan. Semester 2 tu kita kena pilih subjek. Diingatkan subjek tu daftar sendiri. Lepas tu pun dia ambil subjek pun yang tak ada pun dalam IF tu. Dia nak ikut kawan punya pasal. So tu dah jadi masalah kat dia. So jangan buat macam tu lah. Okey. Lepas tu yang terakhir sekali ialah bayaran sekiranya extend semester. Ini saudara Azri, member Azri dah cakap tadi. Okay, kalau kita extend luar pada tempoh loan MARA, okay, kita akan bayar mengikut subjek. Okay, kita tak akan bayar ikut semester, kita akan bayar ikut subjek, which is RM900 untuk satu subjek. Kalau boleh jangan extend lah. Okay, sebab kita dah terangkan pasal subjek apa semua tadi kan. Subjek apa ni? Subjek yang kita waktu nak daftar tu memang banyak tau. Banyak sangat. Tapi jangan salah ambil. Tadi tu kalau boleh nanti inilah slide yang tadi tu untuk subjek yang ada 4 tu nanti hantar dekat grup UIFC. Okey, dan kita hantar dalam Telegram. Semua kena masuk Telegram so senang. Maklumat semua kat situ. Okey, kita akan hantar dalam grup Telegram. So lepas ni nak daftar subjek, make sure ambil 4 tu. Mana? Ni. Ni this one. Okay, list subjek elective. Ni kena ambil. Ambil yang E tu terus. Tak payah nak fikir-fikir banyak-banyak kan. Tiba-tiba nak ambil Islamic trade semua. Islamic trade tu kita belajar dalam IFPS. Kita tak payah nak tambah subjek dah. Okay, so rasanya tu saja. So saya tak ada nak jawab pun sebenarnya. Lebih pada bercerita. Okay, so kita nak open Q&A session. Okay. Sila buka mic lah. Cakap. Okay. Saya nak tanya boleh? Nak tanya boleh tulis kat chat. Kalau malu boleh buka mic. Balik. Ya, balik dulu. Kalau siapa yang malu boleh buka, boleh tulis kat chat lah. Kalau siapa yang tak tahu malu ataupun nak cakap dengan orang. Jahat. Q nak tanya tu. Bukan mic lagi. Okay. Tanya. Ya, saya nak tanya berkenaan yang pembayaran tu. Kan pembayaran tu kan dia tak masuk dalam kita punya loan MARA kan. Kita bayar pakai duit kita sendiri kan. So, saya nak tanya tempoh last bayar tu bila? Adakah sebelum kita habis, saya nak macam minggu lepas saya dah intern. So sebelum saya habis intern tu boleh ke saya bayar ataupun ada tempoh dia? Dia actually kalau sebaik-baiknya memang before kita habis waktu kita belajar atau intern tu lah. Sebab bila dah lepas tu baru kita nak bayar, dia akan hold kita punya result, kita punya transkrip, benda-benda macam tu akan jadi tau. Tapi marah ni dia bagilah kita punya degree, tapi masalah kita tak dapat lah transkrip apa semua. So bila pergi kerja, dia tanya, awak belajar mana? Saya dekat business school, mana transkrip, mana sijil? Saya tak bayar loan lagi. Saya nak kerja dululah, dapat bos saya tunjuk. So tak jadilah, company pun tak terima kan. Untuk Q, soalan tu, Q kata untuk bayar CJ profesional Ya betul. Ingatkan apa? Fikir untuk lagi. CJ profesional, bayaran tu bukannya sekali masa mohon dulu, sebab mohon ni dia yang kita nampak tu 2 weeks, 1 week kan. Sebenarnya tak pun, sebenarnya lambat. Sangat lambat. Dr. Zarina kata sebab ni dia macam Farah kan. Dia dah macam kawan saya seorang, dia dah habis intern. Okay, so dia mohon waktu intern lah. Tapi dia punya tarikh last pembayaran hari tu tak silap 30 September. 30 September habis intern dia punya tarikh last bayar itu 30 September sebab kalau lagi panjang lagi lambat lah nak dapat sijil. So lagi lambat lah. Bila kita nak tally kan, bila kita dah habis intern tu
Main kita dah complete kita punya degree sekali dengan kita dah boleh dapat dapat yang kita punya sijil tu sekali. Ya. Tapi dia tak adalah immediate nak kena bayar. Katakan contohnya ada kawan-kawan kita ada masalah kewangan, duit tak cukup ke, ataupun memang duit marah tu dia memang pakai untuk hidup dia semua. So kita faham kat situ tak ada simpanan. So kalau dia nak intern dan kerja dulu untuk earn the money, tak ada masalah, boleh je. Cumanya kita tak dapat sijil dulu lah. Tapi dia ada nanti tempoh bayaran tu akan dia kata ni akan diberitahu lah, nanti dia akan beritahu. Okey, soalan yang kedua saya dah faham. So macam nak request tu kan, kita pergi dekat Eastside ni ke ataupun kita ada website lain? Kita request sijil tu mesti sebelum ni di Dr. Zalina. Okey. So sekarang ni kita boleh ni contact HOS lah. Dia akan bagi tahu step seterusnya ataupun dia yang tolong buatkan, sebab sepatutnya dia. So saya ingat sebelum ni dia macam auto dia macam apa? Direct sebab UniKL dia dah embed subjek tu, maksudnya kita segala subjek yang untuk CJ profesional tu kita dah belajar, tapi kita tinggal mohon je lah. Sebab kita bukan, kalau kita terus dapat sijil tu itu kita masuk INSEF. Sekarang ni kita dekat UBIS, so kita tak dapat lah. So, kita kena dah belajar, mohon dan bayar. Tapi kalau kita kerja, baru nak belajar, kerja, lepas tu belajar setahun, bayar 10,000 baru dapat. Okey. Maksudnya macam esok saya mohon dekat Dr. Omar. Lepas tu Dr. Omar akan buat dia punya kerja dia untuk saya. Lepas tu kita bayar lah. Submit payment, lepas tu bagi bukti kat dia. Nanti so dia settle lah benda tu. Kita tunggu je. Okey, terima kasih. Alright. Okey, dekat chat kita ada soalan. Fatimah tu tanya pasal ni lah. Ni untuk kawan-kawan baru, adik-adik baru. Ni soalan ni. Ni Fatimah tu ni batch kami. So dia terlepas, dia tersalah ambil sebab kita awal-awal dulu penerangan program ni orang tak ambil berat. Okay, bila dah tersalah kita ada problem. So ini antara problem je. Fatimah tu tanya, kalau kita dah terambil HRM, kita dah tak boleh lah, tak dan tu tak boleh sebab dia orang pelih kan, tak dan tu tak boleh lah. Kita dah tak boleh ambil intro to tax, investment management, trade finance dan berapa. HRM tu ni human resource management. Tidakkah HRM apa dia HRM kan? HRM ni tak ada dalam sijil kita tak ada. So kiranya nanti akan dapat mohon sijil CKIF, IKIF dan IP saja ke? Jawapan untuk tu ya. HRM jawapan dia ya. Sebenarnya Fatimah tu akif, kalau akif ni sijil akif tu automatik dapat sebenarnya. Sebab akif ni untuk subjek-subjek kita punya yang basic. So memang akan dapat semualah. Tetapi kena tengok apa yang Fatimah tu ambil. Takut elektif tak cukup. Kalau cukup 4 tu boleh ambil. Tapi kalau tak cukup 4 tu tak boleh ambil. Contohnya rasanya Fatimah tu dah ambil nanti kena terangkan ni. Ada ambil CRM tak? Kalau ada ambil CRM, sebab elektif yang kita boleh ambil 4 aja. UniKL bagi 4 elektif je. So kalau kita dah ambil HRM, kita ada 3. Maknanya tak cukup. Untuk kita dapatkan semua sijil tak cukup. So kat sini ada masalah tergantung. Fatimah tu kena senaraikan apa elektif yang dah ambil. Okey? Yang tadi yang combo E tu, Fatimah tu kena tengok apa yang tak ambil. Okey, contoh dah ambil HRM, so maknanya ada 3. Okey, katalah Fatimah tu dah ambil IFPS. Okey, lepas tu dah ambil wakaf. Lepas tu dah ambil CRM. Betul. Ya, sudah ambil. Kalau dah apa? Ya, sudah ambil. Sudah ambil kan? Maknanya ada sijil apa yang dia tak boleh ambil Fatimah tu tak ambil. Trade finance tu tak ambil. Okey, kalau trade finance tu tak apa, tak ada hal. Tapi dia kena yang 3 saja pilihan tu, dia kena ambil salah satu. Kalau aku rasa kalau tiap salah satu tak ambil daripada 3 ni, tu takkan dapat akif juga. Fatimah tu investment management, intro tax dengan trade finance, 3 tu memang tak ada yang ambil. Dia tak boleh nak tak ada ambil. Satu pun tak ada ambil. Tak dapat ni lah, tak dapat akif lagi ni. Tapi kalau kita tengok yang A tu kan, akif ni patutnya tak ada compulsory elective subject. Maknanya kalau kita ambil semua subjek yang basic tu pun patutnya dah boleh dapat akif. Tapi takkanlah kalau kita tak ambil any 3 tu, kita tak dapat. Rasanya Fatimah tu ambil wakaf tak?
Ambil. Wakaf lagi? Lek. CRM ambil. Dia akan jadi macam D, Lek. Dia akan jadi D. Kau tengok yang D Dia kan? akan jadi B Dia akan jadi B. Mana yang D? D dapat apa? Tapi D tu trade finance tu yang tak ambil. No. According to Dr. Zalina, trade finance ni boleh mohon, HOS ni dia akan sedaya upaya mohonkan guna kita punya IFPS trade finance ni. So tak perlu risau. Macam aku cakap tadi, trade finance ni dia dah sekali dalam IFPS. So tak perlu risau. So Fatimah tu tak perlu risau, cuma kena take note dekat Dr. Omar lah, sebab kita tak tahu. Dr. Zalina kata sebelum ni dia boleh buat sebab HOS yang usaha untuk cakap boleh ambil macam gini, tetapi ni Dr. Omar ni kita tak tahu macam mana dia buat kerja. Okey. Jadi kena buat take note sikit lah, kena jumpa dia ke macam mana, sebab rasanya memang tak, kalau yang dah ambil HRM ni memang tak boleh dapat semua sijil lah. Ada certain sijil, ada mungkin 1-2 yang tak akan dapat. Okey. Itu je Fatimah tu. Tapi IFP dia dapat tak? IFP tu Yang tak kira dapat. Kalau ambil dapat. CRM ada ambil kan? Yang penting CRM. Ada. Okay, yang penting Fatimah tu kena take note dekat Dr. Omar, tulis dekat dia ataupun nanti WhatsApp dia kalau nak internship kan, sem depan kan. Yang 2 sem lagi, take note yang IFP Islamic International Trade tu, Fatimah tu nak tukar, nak suruh dia mohonkan dekat IFPS. Itu Dr. Zalina punya cadangan lah. So kita ada iPhone ada bagi cadangan. Ain tu. Kalau saya ambil wakaf, investment, introduction to taxation, IFPC, macam mana saya nak dapatkan sijil IKIF ya? Boleh tambah hours tak? Tak boleh. Yang ini masalah sebab tak ambil CRM. CRM tak ambil ni masalah juga sebab CRM ni compulsory, dia tak ada boleh ambil daripada subjek mana-mana. So Dr. Zalina kata, ni Dr. Zalina kata sama ada kena mohon untuk tambah subjek ataupun redha ambil ada sijil yang apa yang ada. Tetapi kita tak redha lah. Sebab apa ni? Kalau dah last semester macam mana dia nak tambah? Sebab masalah Ain ni terjadi masalah sama macam dekat Q dulu, tapi Q dia tak ambil IFPC, so kita orang boleh mohon, kita orang boleh fight. Hari tu kita orang fight untuk berapa student je? 30 Tak, berapa belas? 18 tu. 18 tu lah. Pagi subuh WhatsApp Dr. Zalina kan. So masa hari tu, sebab tu kalau ada apa-apa problem, kalau boleh sem 2, sem 3 ni, sem 2, week 2, week 3 bagi tahu UIFC. So UIFC ni fighter semua, exco dia. So kita boleh fight dengan HOS, kita boleh cakap dengan dekan. Macam Q punya case, diorang tak ambil IFPC tapi dah ambil CRM, terambil into to tax. Jadi kita boleh cakap, boleh tak doktor, diorang nak drop satu subjek, diorang nak tambah subjek tu dalam semester yang diorang ambil. Jadi kalau macam Ain, kalau ada satu lagi semester kan, semester ni ada lagi sem kan, try to fix apa yang boleh drop. Okay? Tapi kalau tak boleh, cuba try tanya Madam Shu, boleh tak tambah extra hours. Macam kita orang punya kawan, ada kan, ni kan, kawan kita orang, dia berhubung dengan akademik. Dia berhubung dengan akademik, lepas tu dia terus cakap, boleh tak dia nak tambah semester, dia boleh nak tambah subjek, dia kata boleh. Semester unit akademik kata boleh. Boleh tu bukan dengan Elio, dia suruh bayar. So satu subjek dia minta bayaran 900, tetapi proses dia leceh. Kena minta dengan dekan, kena minta dengan advisor. So cadangan je lah buat macam Ani. Pergi jumpa dapatkan nombor Sir Khairil lah. Khairul. So Khairul lecturer. So Sir Khairul, ini untuk Ain lah. Dapatkan nombor Sir Khairul, berhubung dengan dia, cakap boleh tak saya nak tambah credit hour untuk satu subjek ni untuk dapatkan embedded dengan sijil IFP. Lepas tu saya bersedia bayar. Tapi dia tak bayar on the spot, bayar bila kita dah habis belajar nanti. Itulah. Itu je. Tambah hours, jawapan dia boleh. Nak tambah sedikit untuk yang poin alif tu. Okey, untuk yang student baru ataupun yang student yang sedia ada,
So kita ni ada 2 minggu dengan 4 minggu, iaitu 2 minggu pertama tu adalah untuk kita add subjek dan tempoh 4 minggu tu pula untuk kita drop subjek. Maksudnya kalau lebih daripada tempoh tu, kita tidak dibenarkan oleh orang kata management lah untuk korang add ataupun drop. So maksudnya 2 minggu pertama tu korang boleh add dengan drop lah. Maksudnya tak ada masalah sangat lah kat sini. Tapi macam case macam tadi Alif kata yang kita orang ada masalah tu sebab kita orang dah minggu keempat. Minggu keempat tu boleh drop sahaja, add tak boleh. So tu yang jadi isu yang macam betul kita fight dengan dengan Dr. Zalina, tapi yang fight tu UIFC lah, fighter kita. Itu saja. Terima kasih. Itulah waktu tu dah siap dah hujung week 3 kan. Dah hujung week 3 tiba-tiba aku cakap, kenapa tak ada IFP kan? Kita orang fikir kan IFP dalam semua sijil ni honestly speaking IFP paling penting sebenarnya. Itu paling mahal sijil tu. Lepas tu bila kes Nakiyuddin dengan kawan-kawan tadi, dia orang dah last semester short sem. Tak ingat lah. Tapi lepas tu dah week 3 tapi dia tak ada ambil subjek yang membolehkan dia dapat sijil IFP. So time tu memang melutut merayu lah kan nak tambah subjek. Walaupun dah week 3 tapi insya-Allah lah macam mana pun kita orang boleh lagi lah kalau week 3 week 4 tu, tapi kalau dah week 5 assalamualaikum lah. Tak dapat cakap apa. Untuk macam Ain ni, untuk ni study case jugalah. So untuk yang kawan-kawan lain, adik-adik yang lain, please take note jangan tersalah pilih subjek. So ikut yang apa tadi abang Azri. Abang Azri Manchester ni, dia cakap tadi tu, ikut itu. Okay, susun subjek betul-betul tu. Kalau lah tiba-tiba terikut katalah ada girlfriend kita yang lawa bak Nilofa tu, jangan ikut dia. Ikut yang apa abang Azri kata. Ambil subjek tu sebiji. Okey, jadi kalau macam Ain ni memang Ain kena redha lah sebab Ain dah pergi intern kan. So Dr. Zalina kalau dengar Dr. Zalina lagi kejam lah, dia kata you redha je. Dia kata gitulah. So lagi iPhone ada tanya, maksudnya kalau dah ambil subjek IFPS tak perlulah ambil subjek Islamic Trade Financing untuk dapat sijil ni. Ya boleh jadi boleh jadi most tidak. Probably kita boleh cakap most probably lebih baik tak payah ambil lah, fikir yang lain lah. Ambil yang lagi dua tu lah, sama ada investment ataupun apa lagi, tax. Taxation antara tu lah, sama ambil antara tak payah ambil ni Islamic Trade, ambil antara investment dengan tax. Tapi bagi saya ambil investment lah, dapat investment lagi. Dengan Malaysia. Investment senang. So lepas tu apa lagi? Kiranya Ain just dapat Sikif Wealth, okay, IFP betul tak? Ya betul. Tapi kalau kita tengok yang macam Ain ni, kalau kita tengok yang dekat combo B tu. Dekat combo B tu semua yang Ain ambil kan. So ya betul. Ain akan dapat IFP, Ikif dengan Akif lah. CJ ni boleh mohon lepas degree ke? Like masa dah kerja ke kena mohon juga habis intern? Dia kalau dah kerja tak boleh mohon lah sebab kita dah bukan student mara kan. Mohon tu sebab kan kita ada degree, selagi mana degree tu valid ke, tapi sebaiknya CJ tu mohon waktu habis intern sebab kita tak tahu ini kelemahan kami jugalah, kami tak tahu the exact time berapa lama boleh pakai untuk sebelum mohon tu. Nanti saya akan dapatkan jawapan untuk benda ni. Saya akan tanya Dr. Zalina sebab faham je ini masalah, ini lebih kepada masalah kewangan apa semua ni. Tapi yang disarankan saya eloknya sebab kalau tahu awal benda ni kan, try plan untuk kalau tak nak bebankan diri, try kumpul duit lah. Okay. Macam mana tu saya tak pastilah, tergantung pada masing-masing. Tapi yang paling disarankan ialah sebelum start intern kena mohon sebab kita target untuk pelajar-pelajar IF ni untuk kita masuk kepada industri financial institution, sama ada tabung haji atau bank-bank apa ni, komersial atau BNM whatsoever lah. So kita nak employability rate kita tu untuk student tu tinggi. So bila kita ada sijil-sijil ni, kita ada added value, nilai tambah. Sebab tu kita kata habis sebelum intern mohon untuk dapatkan sijil ni sebab proses tu agak lama. Kita tak boleh tunggu terkejap kena sijil. Untuk soalan Sazali tadi dengan Alif Azman ni, saya rasa soalan dia sama. Okey, soalan dia sama berkenaan dengan boleh tak mohon selepas habis belajar semua. Jadi soalan ni kami akan dapatkan pengesahan daripada kita punya head of section. So kami akan bagi hari ni juga. Okey. Kalau boleh untuk yang
Sazali dengan Alif Azman ni masuk dekat ni lah Telegram kita. Supaya nanti kita senang kita nak update dalam tu. Nanti Arif nanti screenshot soalan ni nanti kita letak dekat dalam Telegram sekali. So join group Telegram kita orang sebab nanti kita orang akan update kat situ. Okay, from Nurul Syazwani Izzah tak tahu. Kalau saya punya total kredit terlebih means 1 2 3. Wow, sebab nak tambah satu saja aktif kena mohon dekat bahagian akademik ke tak payah. Memang kalau berkaitan dengan kredit hour, berkaitan kredit hour, subjek, salah itu ini memang wajib kena jumpa Cik Khairul loh. Wajib email dia. Kita kacau WhatsApp dia. Wajib. Sebab kalau cerita ke advisor je tak settle. So memang wajib kita kena yang berkaitan dengan kredit hour memang kita akan ke akademik lah. Yang berkaitan dengan duit memang wajib ke finance. Okay. So jawapan kepada Nurul Syazwani ni ialah kena berhubung dengan akademik. Lepas tu bukan berhubung pakai Leo je, kena bayar juga. Kena bayar 100 kena prepare. Sebab marah dia tanggung sampai 120 je. Lepas daripada tu kau pandai-pandai nak hidup. So kalau nanti kalau ada ke tak nombor Cik Khairul, bolehlah masuk grup Telegram tu. Boleh je tanya je soalan kat situ. Nanti kita akan bagi buka question kat situ. So tanya je kat situ ada tak nombor Cik Khairul. So nanti kita akan letak apa ni? Setiap mesej yang Telegram kan ada boleh komen bawah tu kan. Letak je korang punya komen. So nak tanya apa nanti kita jawab risau. Kita ada 13 admin. Tak jawab sepak seorang. So, okay, kita ada soalan spesial daripada Adib Afza. Okay, sila buka mikrofon. Saya nak dengar ya macam mana study case tu macam mana boleh jadi. Ini untuk semua lah. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adib Afza. Saya pada Islamic Finance lah, of course. Okay, saya ada satu soalan. Kalau contoh macam kita nak extend SEM, kita buat macam biasa ataupun kena refer kepada akademik juga? Memang wajib refer akademik lah. Sebab kita sebab kalau diikutkan macam daftar September 19 kita akan habis Februari Februari 22. Februari 22. So kalau kita tak ada misalnya tak dalam tempoh tu kita tak ada deferred SEM, tak ada itu, tak ada ini. So dia akan anggap kita akan habis 22 juga. Walau dia tak kisahlah waktu tu kurang kredit hour ke apa ke, dia akan anggap kita habis waktu tu. So kalau kita nak extend tu semua, kita wajib pergi ke Encik Khairul, kita kata saya ni waktu SEM 2 itu saya daftar 2 subjek je. Kata. So saya kena extend. Kena cerita macam tu dengan dia. So dia akan buatkan lah. Dan berserta dengan fulus. Cakap dengan duit. Okay, soalan seterusnya, kalau kita tak grade on time, maksudnya saya tambah extend SEM lah. Masih layak ke untuk mendapatkan sijil? Layak. Sijil. Masih layak lah. Yes, masih layak. Dia tak ada masalah pun. Dia masih layak. Dia tak ada selama masa. Dia yang penting subjek tu jangan ada fail. Jangan ada tiba-tiba dapat C, tak kredit tak boleh semua dapat B. Tak boleh dapat C. Yang paling penting tak boleh dapat C. Dia maksimum boleh pergi paling jauh sekali kau nak jatuhkan kau punya grade lah B-. Itu pun B- tu dah menangis lah tengok result waktu tu. Semua A, 1 B-, tengok 3.51 sudah kan. Terkangkang lah sikit lagi. Kalau ada satu subjek C, itu tak apa. Dia nanti average. Dia akan average keseluruhan. Dia sebab dia punya cerita dia bukan dalam satu apa pensijilan tu kan. Contohnya IFP kan kena ada subjek sekian kan. Okay. Dia tak cakap setiap subjek tu mesti setiap subjek tu mesti A. Dia tak cakap macam tu. Dia kata average kesemuanya at least kalau di average kan at least grade tu jadi B-. Tapi kalau lain semua A, tiba-tiba ada satu C, kalau average kan kita boleh cakap kita dapat A- semuanya. Sebab dia ambil average. Tapi nak lebih selamat, pastikan saja elektif korang tu dapat grade paling sikit pun B atau B+ lah. Jangan ini untuk saja elektif. Jangan sampai jadi C. Kalau C-, repeat kan. Relax memang repeat. 900 lagi, Mat. Okay.
Lagi soalan? Ada soalan lagi tak? Hello, ada tanya. Silakan. Ni tadi dalam kes Adib, bila dia nak extend semester tu, so dia perlu bayar register SEM tu 6,000 jugalah. Masuk dengan subjek register tu 900. Ya, betul. Sebab kita sebab apa macam saya cakap tadi, MARA dia akan cover sampai dalam perjanjian. Waktu kita ambil MARA kan ada perjanjian kan. Dia akan tulis kat situ. Dekat dalam perjanjian very detail berapa dia nak bagi sampai bila dia nak bagi. Sangat detail. Kita lebih pada tu, kita akan tanggung sendiri semua. Okay, macam Adib ni saya beritahu lah, Adib ni memang dia memang bayar semuanya sendiri, dia tak dapat MARA. Memang dia dah determine lah untuk untuk daftar bayar SEM baru dan juga bayar subjek. Macam tu lah. Ya, macam tu untuk internship pun sama jugalah, 900 juga tu dibayar. Internship tak apa sebab biasa student akan pergi internship dulu. Tapi let's say lah SEM tu dia dah register for internship, so cuma bayar semester register saja. Yang dia add tu, yang dia tambah tu. Jangan risau, benda ni semua dia akan tally nanti dekat portal kita, dia akan keluar berapa yang kita kena bayar apa semua. Tapi bagus untuk tahulah berapa kita nak bayar kan, in case kita defer. Tapi jangan exceed pada seboleh-bolehnya untuk semua student, jangan exceed pada MARA punya agreement loan. Kalau tidak nanti pastikan 8 sem. menangis kan. Okay, ada soalan lagi? So jangan risau. Hello. Ya. Saya ada satu soalan lagi. Contoh macam saya nak extend SEM, pembayaran tu akhir SEM ke awal SEM? Akhir SEM. Bukan akhir SEM. Sebelum kita grad, dia kena bayar. Kalau tadi semua kena sekat. Yuran extend SEM tu? Ya, bukannya awal, bukan. Akhir kita nak grad nanti kena bayar. Sebab UniKL ni bagusnya UniKL berbanding dengan universiti awam, universiti swasta saya tak tahulah. Yelah dia tak akan defer kita. Dia tak akan potong kita punya apa-apa. Kita boleh still sambung belajar. Kalau kita contohlah dulu ramai ada kes tertunggak bayar hostel, dia tak akan potong. Tetapi dia akan hold semasa kita nak grad. So kalau yang ada masalah tu, kalau tak ada duit, janganlah drop, janganlah berhenti belajar, jangan. Sambung aja, okey. Nanti dah nak grad tu, barulah kita bayar. UniKL memang macam gitu. Okay, kalau ada masalah tak boleh bayar, nak tambah subjek tapi duit tak cukup, tapi subjek tak cukup, jangan. So sambung aja. Cakap kalau dia katakan kena bayar, iakan aja dulu. Okay? InsyaAllah ada masa rezeki sebelum kita grad, kita kena bayar sebelum kita grad. Dia bukannya sebelum bayar, sebelum kita habis semester, tak. Sebelum kita grad. Itu je recommend dia. Faham tak? Faham? Masih. Okay, itu je. Ada lagi soalan. So ini inisiatif kami lah, sebab macam Ain, kalau baca kat situ Ain ada kata sebelum ni memang susah lah untuk UFC yang sebelum-sebelum untuk bagi tahu program yang kami buat. Bukan program yang kami buat, nak bagi tahu apa yang ada dalam sijil ni. Jadi bila-bila keluar je ramai sudah ada masalah. Contohnya kami pun dalam tahun ni memang ada banyak masalah. Student tak cukup credit hour, tak cukup itu, tak cukup ini, macam yang kita dah cakap tadi. Jadi kalau untuk pelajar baru, adik-adik ataupun yang dalam SEM 2, 3, please take note yang kena susun daripada SEM 1 sampailah kita internship. Apa yang kita nak ambil. Terus susun, lepas tu nanti pukul 12 malam setiap kali semester baru, berebutlah ikut yang kita susun. Okay, kalau tak dapat, pindah-pindahkan. Kita dah U, sebab bila dah masuk U ni, kita bukan zaman diploma. Kalau ada diploma yang susun, okey. Bukanlah zaman asasi yang kita disuap semua. Okey, ni jadual masuk kelas tak. Bila dah masuk ni, kita kena berebut sendiri, kena pilih kelas sendiri, tentukan subjek sendiri. So sebab itulah, nama je kita ni semua pelajar universiti. Tetapi kesalahan tu tetap ada. Okey, tak aware, the awareness tu tetap kurang. So itu sebab itulah kami bantu. Jadi senior-senior kami ramai yang ada masalah, dan juga kawan-kawan kami juga ada banyak masalah yang macam ni lah. Jadi tolong take note. Okay, Dr. Zalina kata, okay, head of section, head of program coordinator pun pesan, dia orang dah tak nak lah
korang kena tambah duit, kena tambah grade bulan 10, kena grade bulan 2, tak nak, dia dah tak nak macam tu. So sayangi duit anda, rancanglah kehidupan universiti anda, fokus dan juga tolonglah jangan membazir masa. Okay, itu saja. So rasa kita bagi masa dalam 5 minit lagi untuk siapa yang nak tanya soalan, tanya je. Either buka mic ataupun tulis dekat chat. So kalau tak ada kita boleh tukar. Salam nak tanya Nick PC. Salam nak tanya kalau nak ambil 2 jam kredit untuk long sem boleh tak? Boleh. Tak. Boleh tak tambah 1 jam kredit tak? Boleh. Tapi kena macam biasalah, bila macam saya cakap tadi berkaitan dengan kredit hour memang kena refer akademik. Tak boleh kita just cakap ke advisor. Kalau kita cakap ke advisor nanti pun memang dia akan suruh refer akademik lah. Tapi untuk tambah kredit hour kita kena minta application form dekat akademik, lepas tu mesti dibagi kepada advisor, daripada advisor mesti bagi kepada head of section, head of subject lah, Dr. Omar Aladin tadi, lepas tu baru kita akan hantar balik form yang kita dah sign tadi tu, yang dah dapatkan tanda tangan advisor dengan head of section tadi kepada Cik Khairul, pada akademik lah, lepas tu baru dia boleh approve, baru dia proses untuk approve. Sebab saya, myself, satu semester ambil 8 subjek, 24 credit hour. Okay, bengkok badan belajar. Tapi boleh je. Setakat satu tak ada. Jawapan dia boleh tetapi kena mohon dengan akademik. Itu jawapan daripada kawan saya Amirul. So no Syahira binti Muhammad. Why you nak tanya kes saya sama macam Ain tadi, tapi saya ada baki 1 sem, sama macam saya lah. Sebelum intern, maknanya sem ni nak kena tambah CRM kah untuk dapat 4 sijil tu? Kena tengok apa elektif yang dah ambil. Okay, kalau lah elektif sudah cukup 4, dah ambil elektif 4, okay, dah cukup elektif 4. Lepas tu nak ambil 4 sijil, nak tambah CRM. Tu tak boleh. Tetapi sekarang ni minggu add and drop, boleh tukar. Boleh tukar sekarang. So maknanya memang kena ambil CRM. Maknanya kalau nak minta kepastian daripada dia tulis lagi. Macam punya lain nak. Kalau nak dapatkan kepastian daripada Nur Syahira ni, apa elektif yang ambil untuk sem depan? Okay. Kalau dah terambil elektif yang sem lepas tu, kita dah tak boleh buat apa. Tetapi kalau sem depan ambil elektif apa? Elektif dah cukup ambil dah. Elektif dah cukup ambil ni, kena mohon dekat akademik. Kena mohon atau redha? Kalau jawapan Dr. Zalina, saya ulang balik semula. Jawapan dia yang pertama, dia kata redha. Okay. Student tak nak redha. Okay. Student nak juga 4 sijil tu, yang paling penting IFP semua. Kalau tak nak redha, pergi mohon dekat akademik untuk tambah subjek, untuk ambil subjek, nyatakan sebab akademik ni macam you cerita tadi, dia kena pergi HOS, kena pergi dekan. So kena pergi akademik. So dah ambil teks, IFP, investment, wakaf. Tu kesilapan tu, ambil investment dengan teks 2 kali. Padahal investment dengan teks satu je. So memang kena mohon dekat akademik. So dan kena duit. Tapi duit tu bukan bayar sekarang, bayar nanti after nak grad. Tu iPhone dia tanya. Kalau dia punya bawah tu, soalan dia kalau masih boleh kalau tak dapat CRM. Kalau average mark ni tidak capai tahap yang diperlukan. Kalau average mark tak capai tahap, memang tak dapat. Tapi mustahil lah nak dapat sampai B- ke C- sebab takkanlah subjek-subjek yang semester-semester sebelum ni tak boleh tolong kan. Sebab kita tengok average daripada semua subjek yang kita ambil. Bukan 1-2 subjek tak. Tak mungkin lah takkan dapat A atau B+ macam tu. Contohnya macam ni kan, kita ambil kalau tengok kat slide ni, kita ambil ni package D tu, CRM, lepas tu Islamic Trade, wakaf, lepas tu ada beberapa elektif lagi kan. Itu semua dia tak kira macam satu subjek tu B- tak dapat tak, dia akan kira semua saya. Dalam 7 subjek tu dia akan kira berapa. Kalau dah ada 5A, tiba-tiba satu tu B- tak apa, dia akan average lah markah tu kira. Dia nak tengok average tu. Tapi kalau semua tu tak sampai average, memang tak dapat lah. Sebab yalah, nak melayakkan kita dapat sijil ni, sebab sijil ni nak bagi tahu okay, budak ni memang faham IFP, budak ni memang boleh buat investment, budak ni memang boleh rancang kewangan. Kalau tak capai, kalau semua subjek kita tak capai tahap, so maksudnya tak layak. Tak layak, bazir masa lah duduk sini. So tak layak. Redha, itu memang kena redha.
Itu mungkin kena ni lah, kena repeat improve diri lah. Itu tak boleh cakap apa lah. So ada je, saya bukan cakap apa kan, kadang-kadang ada yang saya bagi tahu realiti kehidupan apa ni dekat degree ni, sebab ada student yang kenapa sambung, tanya kenapa sambung, mak bapak suruh. Jadi bila mak bapak suruh ni, dia tak ada passion dalam belajar. Kalau macam saya memang nak masuk sini. Bila nak masuk kan, kita belajar tu benda yang kita suka, so senang. Tapi kita tak boleh nak samakan kita punya keadaan dengan orang lain. So kita kena ni lah, kita kena berpegang pada, jangan out of touch benda macam tu. Kalau rasa sambung degree ni, dah ceramah pula dah. Kalau rasa sambung degree ni rasa tak ada passion, baiklah masa yang kita ada ni pergi cari duit lagi bagus. Itu saya punya nasihat lah. So untuk Nur Syahira tadi, bolehlah ber-WhatsApp dengan Cik Khairul untuk tambah subjek tu. So itu je lah. So masa pun dah 11.30. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya kami direct. Dr. Umar tak, biasanya ini kami cakap lah, biasanya Dr. Umar ni dia Dr. Umar, kami panggil Umar, Dr. Umar Kursus 2. Ya. Umar Kursus 2. Jadi kena kenal Dr. Umar mana? Dari gambar tadi kena kenal lepas tu lecturer foreigner ni biasanya susah untuk balas WhatsApp. Okey, yes. Kami terbuka. Pukul 2-3 pagi tu kami akan balas WhatsApp. Okey. Alright. Terima kasih untuk hari ini. Untuk hari ini terima kasih. Kami terbuka dekat Telegram tu, kalau nanti kejap lagi dalam petang ke apa, kami akan buka soalan, menyatakan jawapan yang tadi. So tolong tanya soalan, kami membantu sebab banyak sangat problem student berkenaan dengan nak sambung, tak tahu nanti buat main dang dia je kan. Yeah. So tanya dalam Telegram tanya tu. Je so, kami akan jawab. Soalan bodoh dalam Telegram tu. Dalam Telegram tu ada link Telegram dah ada dah tu dekat chat. Boleh masuk. Kalau anda dah intern ke, dah habis ke, boleh join juga channel Telegram tu. Kita memang terbuka untuk dalam tu. So jangan segan untuk join channel Telegram. Tengok tu, Ain cakap Dr. Umar tak wujud, dia kata. Tu kotak-keting, maybe lepas ni wujud sebab dia dah dapat jawatan. Kesian. Kita orang waktu belajar dulu kan memang macam tu. Nak tanya soalan kan, tak payahlah. Buka lah slide tu. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada tak ada soalan kira tu. Terima kasih juga yang join. So itu saja daripada kami UFC. Jadi minggu add and drop ni bermula minggu depan. Bermula esok lah, senang cerita sampai 8 hari bulan. So korang boleh boleh rancang. Wih, dah start kelas esok dah start. So esok dah start kelas, korang dah boleh rancang. Alik. Sebelum tu nak tahu, dalam ni seramai 44 orang ni ada yang baru masuk tak? Betul-betul intake baru ataupun semester 2? Ada tak intake baru semester 2? Kalau ada, tulis ya kat chat je. Harga setiap sijil tu berapa? Kalau IFP biasanya berapa? 1,800 lah, 1,200. Dia IFP paling mahal kan? IFP paling mahal. Itu gambar 4 sijil. 3,200 hingga 3,600 hingga anggaran 4 sijil. Kenapa harga dia anggaran berubah-ubah? Sebab based on demand. Orang nak banyak, sijil tu naik sikit harga dia. Sebab IFP pun cari mumpah. Yang boleh gulung lah. Boleh tak angkat tangan ke siapa student baru? Semester baru. Ada tak yang baru intake baru? Intake first kali baru masuk. Tak, bukan intake baru pun, yang ni lah semester 2 ke semester semester 2 ke. Ada tak? Ke dah keluar? Dah sikit dah orang ni, dah tinggal 43 lah. Julai baru. Ini bagus. Ini baru. Okay, bagus. Kami nak cari pelapis ni. Kami nak ajak buat program, nak ajak program-program ni. Takut member tu kan tak join dah. Saya Julai. Izzah kalau boleh tolong spread kan apa yang knowledge hari ni kepada kawan-kawan yang lain lah. Sebab kalau tak pun suruh dia orang join channel Telegram je dulu. Izzah Zakaria. Hafiz Osman ni pun student baru ni. So Hafiz bolehlah minta tolong kawan-kawan masuk
masuk Telegram, follow IG dan YouTube. So kita punya record ni jangan risau. Ada dekat YouTube kami. So kami akan hantar dekat korang punya senang cerita kami akan letak kat Telegram lah. Telegram kami tu banyak Telegram. Selain jual baju, ada juga link-link dan information. Apa ni, sebab sebelum ni kita punya program kan, student baru tak tahu. Tak sampai kat orang. Kesian kat adik-adik. Izan minta tolong nanti sampaikan kepada kawan-kawan. Ni Arif Soban dah bagi lagi link Telegram. Join. Siapa ni kita punya KSU. Setiausaha Agung. Setiausaha Agung. Okey, saya tutup cerita pada hari ini. Okey. Dengan tasbih Isfarah dan juga suratul As. Terima kasih banyak-banyak semua. Sampaikan semua ni. Dekat kawan-kawan lain. Semoga tak ada masalah lagi terkait dengan benda ni. Kalau ada kemusykilan, terus kontak kami. Jangan malu-malu. Okay, thank you Din. Selamat berintern besok. Okay, selamat Nakidin intern. Boleh lok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.